Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya kongsikan satu lagi resepi biskut raya yang agak popular di Malaysia, iaitu biskut Almond London. Mewah dengan rasa badam yang disalut dengan biskut yang juga ada campuran serbuk badam di dalamnya. Kemudian disalut pula dengan coklat salutan pada bahagian luar dan pada bahagian atasnya ditabur lagi dengan badam cincang. Memang sedap. Mula-mula sekali, kita akan sediakan badam panggang dulu. Saya panggang lebih sebab nak guna untuk biskut lain lagi. Saya panggang menggunakan oven pada suhu 175 darjah Celsius selama 20 minit. Selepas dah siap panggang, biarkan badam sejuk sepenuhnya. Kemudian, cuba ambil sebiji badam dan rasa. Kalau masih belum rangup, anda kena sambung lagi bakar 10 minit, suhu 160 darjah. Biarkan badam sejuk sepenuhnya, bolehlah disimpan dalam bekas kedap udara. Kita boleh sediakan badam panggang ni lebih awal sebelum kita mula membuat biskut sebab dia tahan lama ya. Untuk badam yang kita nak taburkan pada bahagian atas biskut pula, saya gunakan badam cincang. Badam cincang ni dia kecil je, jadi kita akan bakar selama 5 minit je sehingga dia bertukar warna menjadi sedikit perang, boleh terus disejukkan pada suhu bilik. Untuk penggunaan butter, saya gunakan seketul butter yang jenis salted. Butter ni adalah mentega bergaram. 10 minit selepas dikeluarkan dari peti sejuk, boleh terus didadukan dan boleh terus dimasukkan ke dalam mangkuk pengadun. Kalau anda nak gunakan margarin pun boleh, sukatannya sama saja. Saya gunakan gula kasta dalam resepi ni sebab gula kasta ni dia akan membuatkan biskut kita lagi rangup berbanding dengan penggunaan gula icing. Kacaukan mentega dan gula kasta hingga sebati, tak perlu sampai kembang. Bila nampak sebati begini, boleh berhenti mengacau. Masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Untuk penggunaan telur pula, saya akan gunakan sebiji telur yang bersaiz besar, grade A ataupun B, gunakan sebiji. Saya akan gunakan putih telur juga sebab putih telur tu akan membantu untuk merangupkan lagi biskut. Tapi kalau anda tak nak, anda nak gunakan kuning telur saja pun boleh, tak mengapa. Kacau hingga sebati. Seterusnya, masukkan 2 sudu besar tepung beras. Fungsi tepung beras ni pun untuk merangupkan biskut. Dan masukkan 50 gram serbuk badam. Badam ni saya beli yang dah siap jenis serbuk ya. Seterusnya masukkan tepung jagung. Tak kisah tepung jagung jenama apa pun tak apa. Kacaukan hingga sebati dan menjadi duh yang kasar begini. Sekarang saya akan masukkan pula tepung gandum yang telah pun diayak. Untuk sukatan yang lebih tepat, saya syorkan anda untuk menggunakan penimbang berbanding dengan penggunaan sukatan cawan. Tapi di sini saya ada berikan juga sukatan cawan sebagai panduan untuk anda. Masukkan tepung gandum dan ulilah hingga sebati dan membentuk duh yang tidak melekat di tangan. Kadar serapan tepung tak sama. Kalau anda dapat duh yang terlalu keras, boleh masukkan 1 sudu besar mentega lagi dan uli sebati. Tapi kalau duh terlalu lembut, boleh masukkan 1 hingga 2 sudu besar tepung gandum. Uli sebati dan rehatkan adunan anggaran 10 hingga 15 minit supaya duh dapat menyerap lembapan dengan baik. Untuk menyukat biskut supaya sama besar, saya akan gunakan sudu TSP iaitu sudu kecil ni. Yang warna putih ni, sudu ni brand KitchenAid boleh beli di website. Kalau yang warna purple ni, anda boleh beli daripada kedai yang menjual bahan bakery. Ada banyak dijual. Sukat duh dengan menggunakan sudu metrik TSP tadi supaya duh kita sama besar. Letakkan sebiji badam di tengahnya begini dan tutuplah duh dengan kemas. Bentukkan supaya menjadi bentuk yang bujur. Tapi kalau tak bujur sangat pun tak apa sebab nanti kita nak salut coklat tak nampak pun. Saya tunjukkan sekali lagi langkah yang sama bagaimana saya membentuk duh. Saya lebih suka duh ni jika disukat begini sebab kita akan dapat
biskut yang sama besar berbanding dengan kalau kita agak-agak je. Nanti ada yang besar, ada yang kecil. Tray yang kita gunakan ni tak perlu digreasekan dengan mentega ataupun dialaskan dengan kertas baking. Sebab bila kita bakar biskut tu sendiri akan mengeluarkan minyak dan biskut ni tak melekat pada tray ya. Saya dapat anggaran 140 hingga 145 keping biskut. Bentuknya pun ada yang tak sama bujur, tapi tak mengapa ya. Panaskan oven selama 10 minit dan bakarlah biskut sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing. Saya gunakan api atas dan bawah. Kipas oven saya offkan. Sebab kalau saya on kipas oven, biskut saya jadi masak tak sekata. Terpulang ya, kalau anda suka nak on pun boleh. Bila masa membakar tamat, keluarkan biskut daripada oven. Biarkan biskut sejuk sepenuhnya. Biskut ni boleh disediakan lebih awal dan simpan dalam bekas kedap udara. Kalau anda nak sediakan awal seminggu atau awal sebulan pun boleh. Dan nanti bila dah dekat nak raya tu, barulah kita salutkan dengan coklat. Tips ni sesuai juga untuk yang buat berniaga. Untuk menyalut biskut, saya suka gunakan coklat salutan brand Tulip. Coklat ni memang khas untuk salutan ya. Di sini ada tulis Tulip Chocolate Coating. Dan memang dikhaskan untuk membuat salutan dan ada sijil halal di sini. Dan coklat tulip ni berasal daripada Indonesia. Saya suka gunakan coklat ni sebab dia cepat keras dan cepat beku walaupun kita letak pada suhu bilik. Coklat brand ni juga, kita tak perlu nak letakkan shortening ataupun cocoa butter lagi waktu kita cairkan nanti. Dia memang akan jadi berkilat. Saya gunakan lebih kurang 300 gram coklat yang dipotong secara dadu. Kalau tak cukup, boleh cairkan lagi nanti. Didihkan air dalam periuk dan kita akan buat double boiler method, iaitu kuali jangan sampai terkena air yang mendidih. Kita perlu cairkan secara double boiler bagi mengelakkan coklat kita menjadi hangus. Ingat ya, jangan sampai kuali mencecah hingga terkena air. Kacaulah sehingga coklat cair. Seperti saya sebutkan tadi, coklat ni tidak memerlukan cocoa butter ataupun shortening. Dia memang akan berkilat. Tapi kalau anda tak ada coklat jenis ni, anda boleh je kalau nak gunakan jenama Barrels ataupun jenama lain. Tapi biasanya kalau untuk coklat jenis lain, anda kena campurkan dengan 1 sudu besar cocoa butter ataupun 1 sudu besar shortening supaya lebih berkilat. Matikan api dan alihkan periuk bersama dengan kuali tadi daripada dapur. Letakkan kuali yang berisi coklat di atas periuk yang masih panas untuk memastikan coklat tu sentiasa cair. Sekarang kita dah boleh mula membuat celupan biskut ke dalam coklat. Letakkan beberapa keping biskut ke dalam coklat yang masih cair dan gunakan pengepit, golek-golekkan ke dalam coklat. Ketuk-ketuk sedikit dan letakkan dalam cawan kertas yang bersaiz kecil. Tekan sedikit pada kedua-dua belah supaya menjadi bentuk yang bujur. Ulangi langkah yang sama seperti tadi. Di sini saya gunakan pengepit yang bersaiz kecil untuk memindahkan biskut yang telah dicelup coklat ke dalam cawan kertas. Kalau anda tak ada pengepit, nak gunakan garfu pun boleh. Sementara coklat masih belum keras, kita akan taburkan badam cincang di atas biskut. Jangan tunggu sampai coklat keras ya. Nanti tak melekat pula badam cincang tu. Seperti yang saya sebutkan tadi, coklat yang saya gunakan ni dia jenis cepat beku dan cepat keras. Jadi kena cepat-cepatlah taburkan badam cincang tu. Kalau anda gunakan coklat jenis lain seperti Barrels, dia mungkin lambat keras. Anda kena simpan sekejap biskut ni lebih kurang 10 minit pada bahagian chiller, bukan tempat beku ya, untuk mempercepatkan dia menjadi keras. Biarkan coklat keras sepenuhnya sebelum kita boleh menyimpan biskut dalam bekas kedap udara. Biskut Almond London ni memang sangat sedap. Bukan saja kanak-kanak yang sukakan biskut ni, orang dewasa pun sukakan juga. Ada sesiapa yang tahu tak kenapa biskut ini dinamakan biskut Almond London? Adakah asalnya dari London? Boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Selamat mencuba semua. Siap.